tak tepi dulu lah. Sama-sama kita hadirkan rohani dan jasmani kita, insya-Allah. Sebab peluang ngaji ni tak selalu ada. Jadi sesekali Allah bagi peluang ni, kita gunakanlah sebaik mungkin, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan barang yang membawa kepada jadi murtad itu 3 perkara. Maka wajiblah bagi setiap laki-laki dan perempuan yang muslim mengetahui, memahami, ataupun wajiblah bagi kita muslimin, mukminin menjaga iman, menjaga akidah kita, menjaga kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana iman itu adalah merupakan sesuatu perkara yang menjadi titik tolak sama ada seseorang itu dikira Islam di sisi Allah ataupun tidak. Bahkan setiap amalan yang kita kerjakan, sama ada sembahyang ataupun haji, umrah, zakat dan sebagainya, semuanya itu berpaksikan ataupun berdasarkan keimanan. Kenapa tu? Kerana nak membezakan diri kita dengan golongan kafir munafikin. Kerana nak membezakan diri kita orang mukmin dengan kafir munafik. Orang munafik, kafir munafik, contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mendirikan solat 5 waktu. Mereka juga menunaikan haji, mereka juga mengeluarkan zakat, mereka juga berpuasa dan sebagainya. Tetapi di dalam keadaan hati mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah kita sebagai muslimin, mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara akidah kita, memelihara, menjaga pegangan dan kepercayaan di dalam hati kita, supaya kita menjadi orang-orang yang melakukan ibadat berdasarkan iman yang sebenar. Apa yang kita risaukan adalah kita termasuk di dalam golongan kafir munafiknya. Sebab itulah perlu kita memahami, perlu sangat-sangat, bahkan wajib kita memahami apa perbezaan kafir munafik dengan orang Islam, ataupun orang mukmin. Orang mukmin contohnya dia mendirikan solat, serta di dalam hati mereka memiliki pegangan, kepercayaan, keyakinan yang betul terhadap Allah. Keyakinannya terhadap Allah tu betul, akidahnya terhadap Allah benar, jazam yang putus, serta pula apa yang mereka pegang, apa yang mereka imani terhadap Allah itu benar. Sebaliknya munafik, sebaliknya kafir munafik, mereka menunaikan ibadat, contohnya seperti solat, ataupun mereka menunaikan ibadah haji, ataupun membaca Al-Quran, dalam hal keadaan hati mereka meragui Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak meyakini Allah sepenuhnya. Mereka mempertikaikan Allah. Mereka tidak mempercayai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengiktiraf ataupun meyakini ataupun menerima segala yang dibawa atau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan dengan kafir munafik, yang bermuka-muka seperti orang Islam. Jadi mereka juga sembahyang seperti kita,
Mereka berpuasa seperti kita, tetapi tidak memiliki iman yang betul terhadap Allah. Jadi wajiblah bagi diri kita memastikan bahawasanya diri kita ini memiliki iman yang betul terhadap Allah, supaya kita tidak tergolong dalam golongan kafir munafik ni. Kafir munafik ni bukan sahaja ada di zaman Nabi SAW, bahkan kafir munafik ni ada sampai kiamat. Dia bukan di kalangan bangsa Arab, bahkan dia di kalangan mana-mana bangsa di dalam dunia ini yang zahirnya beribadat seperti umat Islam, tetapi memiliki akidah yang salah terhadap Allah. Mereka tidak yakin tentang Allah. Kalau mereka percaya Allah pun bukan semua. Ada perkara yang datang daripada Allah yang mereka tolak. Ada perkara yang di dalam Quran yang mereka nafikan, yang mereka tidak boleh terima. Na'udzubillah min zalik. Kemudian selepas daripada itu, wajib pula kita memelihara iman kita, menjaga iman kita daripada rosak, daripada binasa. Kerana kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan barang yang membawa kepada menjadi murtad itu 3 perkara. Bila dah kata murtad, maknanya tidak beriman. Tidak ada murtad yang beriman. Bila sebut murtad, dia kafir. Orang panggil kafir murtad. Kafir murtad ni dia lebih jijik daripada binatang lagi, bangkai dia. Sebab tu kalau kita belajar dalam kitab fiqh, ada kitab fiqh dia kata bangkai orang murtad ni tidak wajib ditanam. Bangkai orang kafir murtad tidak wajib ditanam. Seandainya tidak mengganggu orang ramai, dengan busuk tadi itu tak wajib ditanam. Bahkan boleh dilemparkan di mana-mana. Sehingga kalau nak dikerat-keratkan, diberi makan anjing pun boleh. Kerana tidak ada kemuliaan orang kafir murtad. Maknanya orang kafir asli lebih mulia daripada kafir murtad ni. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah pelihara diri kita. Moga Allah pelihara keturunan kita daripada gejala-gejala ataupun perkara yang boleh menyebabkan jadi murtad ni. Na'udzubillah. Mesti kena ada perasaan takut, risau, gerun, bimbang di dalam diri kita jatuh murtad. Begitu juga kalau kita sebagai ketua keluarga, wajib ada perasaan takut, risau, bimbang andai kata ada ahli keluarganya yang jatuh murtad. Na'udzubillah. Jadi perkara yang boleh menjadikan seseorang itu murtad 3. Yang pertamanya i'tiqad yang salah, pegangan dalam hati yang salah terhadap Allah. Mereka mempercayai Allah dengan cara yang salah. Mereka memiliki kefahaman yang salah terhadap Allah. Contoh macam ajaran apa baru ni, Jasin tu hak. Dia kata apa? Muhammad tu siapa? Allah tu Muhammad. Allah tu Muhammad kata. Tu murtad lah tu. Dan yang seumpamanya lah banyak lagi fahaman yang sesat ni. Ni di antara yang nyata lah. Yang baru-baru ni yang sedang kecoh sekarang ni. Itu. Kenapa dia murtad? Kerana pegangannya terhadap Allah tu salah. Pegangannya terhadap Muhammad SAW tu salah. Yang Tuhan dikatakan Rasul, yang Rasul dikatanya Tuhan. Allah lah, Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pelik kenapa ada di kalangan orang Melayu yang boleh percaya. Kenapa? Kerana mereka tidak mempelajari dasar dan asas akidah. Di antara punca mereka tidak mempelajari dasar dan asas akidah ahli sunnah wal jamaah. Ataupun seandainya mereka pernah belajar, hatinya tidak meyakini. Dengan sebab itu dia boleh menerima fahaman-fahaman akidah-akidah
Yang sesat lagi menyesatkan. Na'udzubillah min zalik. Mereka itu terang-terang murtad dah tu. Yang mengikut fahaman tu, yang mengiktiraf fahaman tu juga turut jatuh murtad. Na'udzubillah min zalik. Itu contohlah di dalam hatinya memiliki pegangan yang salah. Contohnya Muhammad dikatakan Tuhan, dalam hatinya percaya Muhammad itu Tuhan, ataupun Tuhan itu adalah Muhammad. Pegangan dia, akidah ni maksud pegangan dalam hati. Sama ada diisytiharkan ataupun tidak diisytiharkan. Sebagai contoh, seseorang itu dia mengiktikadkan Muhammad SAW itu adalah Tuhan, tapi dia tak pernah cakap di lidah dia, disimpan dalam hati. Itulah pegangan dia, Muhammad itu adalah Tuhan, tapi dia tak pernah cakap dengan siapa-siapa pun. Ini yang dimaksudkan dengan akidah yang salah. Ataupun di dalam diam, di dalam hatinya mempercayai bahawasanya Allah Ta'ala itu seperti makhluk. Dalam diam, akidah ni makna pegangan dalam hati, orang lain tak nampak. Orang lain tak nampak. Sebab tu kerosakan akidah ni paling bahaya sekali dalam tiga kategori perkara yang membawa murtad ni. Sebab akidah yang salah ni tak boleh dilihat oleh sesiapa, tak nampak. Kalau solat salah, orang boleh nampak. Kalau cara berpakaian salah, orang boleh nampak. Tapi kalau akidah yang salah, orang tak boleh nampak. Cuba tengok dalam YouTube yang diorang send tu kan, yang duk mengaku tadilah ajaran tadi, fahaman dia pakai tudung macam biasa. Kalau dia tak isytiharkan, kalau dia tak sebut, mati-mati memang kita tak tahu akidahnya salah. Nampak tak ada? Sebab tu di antara perkara yang paling bahaya sekali yang memurtadkan adalah akidah yang salah. Banyak sangat-sangat. Beriktikad Tuhan bertempat, beriktikad Tuhan memiliki kaki tangan, beriktikad Tuhan itu memiliki jirim dan jisim. Itu pegangan-pegangan yang boleh memurtadkan seseorang. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena belajar dasar akidah, asas akidah ni. Kena belajar serta yakin. Bukan sekadar mengetahui tetapi tidak membenarkan dalam hati. Yakin tu mesti yakin dengan apa yang kita dah belajar, mesti yakin dengan apa yang kita dah faham. Jadi kita belajar ni bukan sekadar untuk tahu sebagai maklumat, bukan, untuk kita pegang sungguh-sungguh dalam hati sebagai akidah, simpulan iman kita. Jadi yang pertama, perkara yang membawa seseorang itu jadi murtad adalah i'tiqad yang salah, yakni kepercayaan dalam hati yang salah. Bagaimana kita nak tahu pegangan dalam hati kita salah? Tidak lain dengan belajar. Dengan belajar, mari belajar akidah. Bila kita belajar akidah, baru kita nampak nanti kesalahan, baru kita akan jumpa kesalahan pegangan dalam hati terhadap Allah. Kalau kita tak nak belajar ilmu akidah, kita tidak akan dapat mengesan kesalahan akidah kita. Samalah ibaratnya seperti kita tidak akan dapat mengetahui kesalahan di dalam membaca Al-Quran seandainya kita tidak mempelajari ilmu Quran. Kalau kita tak nak belajar ilmu tajwid, kita tak akan jumpa kesalahan di dalam membaca Quran. Bila kita belajar tajwid, baru nampak salah cara menyebut huruf shinnya, cara menyebut huruf sinnya, baru nampak salah apabila belajar. Maka sama masalahnya sini. Tadi kata musannif, pertama perkara yang merosakkan akidah adalah akidah yang salah. Yang perkara yang menyebabkan seorang boleh jadi murtad, jatuh murtad, adalah akidah yang salah. Jadi bagaimana nak tahu akidah kita betul ataupun salah? Belajar ilmu akidah. Di situ nanti baru boleh kita tahu, boleh kesan selama ini pegangan dan kepercayaan dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul ataupun salah.
Kalau kita tak nak belajar ilmu akidah ni, selama-lamanya kita tak akan dapat mengesan andai kata ada kesalahan dalam akidah kita terhadap Allah. Sebab itu di sisi kita ijma' ulama wajib belajar ilmu akidah ni. Ilmu akidah ni ilmu yang wajib dipelajari, bukan sunat dipelajari, wajib dipelajari. Kerana ilmu ni nak mengajak kita mengesan sama ada akidah kita betul ataupun salah terhadap Allah. Contohnya seperti i'tiqad dengan ketiadaan Allah Ta'ala. Contohnya seseorang itu mempercayai di dalam hatinya bahawasanya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Allah ataupun tidak ada Tuhan. Tapi disembunyikan akidah tu disembunyikan. Sebab tu faham baik-baik. Bila sebut akidah, benda dalam hati. Tu akidah dia. Dalam diam, dia tak percaya rupanya adanya Tuhan. Dalam diam-diam. Orang lain tak tahu. Selama ni memang dia tak percaya kewujudan Tuhan. Ataupun meragui. Tahu tak ragu? Tadi tak percaya langsung. Tak percaya langsung. Yang kedua ni ragu. Sekali berasa macam ada, kadang-kadang berasa macam tak ada Tuhan. Waktu senang berasa ada Tuhan, waktu ditimpa musibah, hajatnya tidak ditunaikan, merasakan seperti tidak ada Tuhan, tapi dia sembunyikan dalam hati. Maka murtadlah orang yang macam ni. Na'udzubillah. Murtad, kafir walaupun dia Melayu sekalipun, walaupun dia orang Arab sekalipun, tak peduli. Jadi jangan sekali-kali meragui kewujudan Allah. Jangan. Allah tu ada kot, Tuhan tu ada kot, boleh jadi ada kot. Ini semua murtad. Na'udzubillah. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Yang pertama tak percaya langsung, yang kedua ragu-ragu. Dalam bab akidah tak boleh ragu-ragu. Dia mesti yakin sungguh-sungguh adanya Allah. Atau syak pada adanya. Syak ni berbolak-balik hatinya. Syak, ragu-ragu, makna tak kejap, tak jazam, tak putus. Dalam hatinya tak putus mempercayai, meyakini adanya Tuhan. Dia ragu-ragu, tapi dia tak pernah cakap pun dengan sesiapa. Dia tak pernah bagi tahu orang pun yang dia ragu-ragu dengan Allah secara diam-diam. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Barang siapa yang hatinya meragui tentang adanya Tuhan, maka murtadlah dia. Na'udzubillah. Kalau dia mati dalam keadaan begitu, meskipun jenazahnya diuruskan seperti jenazah orang Islam, hakikatnya rohnya dikumpulkan bersama orang kafir. Walaupun zahirnya jenazah diuruskan macam orang Islam lain, dimandikan, dikafankan, disolatkan, ditanam di tanah perkuburan orang Islam, ditalqinkan, tetap matinya tu kafir. Na'udzubillah. Matinya murtad. Na'udzubillah. Atau syak salah satu daripada segala sifat yang diijma' ulama atasnya Allah Ta'ala, ataupun dia meragui salah satu daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Jadi sifat kesempurnaan Allah ni banyak. Sifat kesempurnaan Allah banyak, bukan sekadar 20. Yang 20 tu yang diwajibkan belajar secara tafsil. Ada pun hakikat sifat kesempurnaan Allah itu tidak terhingga. Sifat yang wajib, sifat kamalat Allah tidak terhingga. Yang diijma'kan oleh ulama 20 ataupun sebanyak 13. Itu yang mesti dipelajari secara tafsil. Laki-laki ataupun perempuan mesti kena tahu 13 sifat tadi secara huraian satu persatu, ataupun 12 ataupun 20. Tiba-tiba dalam banyak-banyak sifat Allah yang telah diijma'kan oleh ulama tadi, satu daripadanya dia ragu-ragu. Contohnya, dia meragui betul ke Tuhan tu tak serupa makhluk.
Dia ragu, ya ke Tuhan tu tak serupa makhluk? Takkanlah tak ada yang serupa dengan makhluk. Takkanlah satu sifat makhluk pun tak serupa dengan Tuhan. Ataupun takkanlah satu benda pun tak serupa dengan Tuhan. Dia ragu tentang situ. Ada pun sifat-sifat yang lain dia yakin. Allah ada, yakin. Allah kuasa, dia yakin. Allah mendengar, melihat, dia yakin. Allah mengetahui, dia yakin. Allah berdiri dengan sendiri, tidak berkehendak, tak berhajat, dia yakin. Dia meragui satu tu daripada banyak-banyak sifat Allah tu, satu daripada tu dia syak. Betul ke Tuhan tu tak serupa dengan makhluk? Takkan satu pun tak serupa. Maka murtadlah dia, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Jadi waspadalah, kita ni mati. Mati. Kita ni mati. Kalau malam ni andai kata nyawa kita dicabut oleh Allah dalam keadaan akidah kita salah, wal'iyadzabillah min dzalik, mati kafir lah dia, na'udzubillah. Sebab tu jangan buat main-main. Mari kita belajar, mari kita mengaji. Mari kita belajar, mari kita mengaji. Siapa pun tak pilih bulu, siapa pun mari kita mengaji, mari kita belajar, mari kita memahami masalah akidah ni. Kita hidup ni untuk mati. Kita hidup ni untuk mati, bukan hidup untuk terus hidup. Bila kita mati besok, kita akan ditanya oleh Allah, tentang keimanan dan sebagainya. Bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan dalam alam barzah tu besok, seandainya akidah kita salah terhadap Allah. Tidak ada siapa pun yang sanggup menerima azab siksaan Allah nanti di hari kiamat. Tak ada siapa yang sanggup nak berkekalan dalam neraka Allah tu selama-lamanya. Di antara sebab kenapa seseorang itu nanti berkekalan di dalam neraka Allah, sebabnya adalah mati dalam keadaan akidah yang salah. Jadi barang siapa yang takut, yang gerun, yang bimbang, yang risau berkekalan dalam neraka, na'udzubillah min zalik, maka wajiblah dia di dunia ni belajar, memastikan, memahami betul-betul agar di dalam dirinya memiliki akidah yang betul. Siapa pun dia, meskipun dia orang yang tak sembahyang, meskipun dia orang yang mendedahkan aurat, meskipun dia orang yang berjudi, meskipun dia orang yang berzina, wajib memastikan akidahnya betul terhadap Allah. Sebab itu lesen terakhir. Akidah yang betul ni, iman yang benar ni, lesen terakhir untuk menduduki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejahat apapun dia, semaksiat apapun dia, seandainya dia memiliki akidah yang betul terhadap Allah, matinya dalam keadaan akidah yang benar, dia tidak akan berkekalan di dalam neraka. Bahkan lambat laun, seandainya dia mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan dipindahkan oleh Allah untuk duduk ke dalam syurga dan berkekalan selama-lamanya di dalam syurga, sejahat apapun dia. Contoh seorang hamba ni, setiap hari dia berjudi, setiap hari dia berzina, setiap hari dia minum arak, dia mendedahkan aurat, dia tak peduli satu pun perintah Allah, dia tak pernah buat. Bahkan segala larangan Allah dia buat, kecuali dia tidak murtad saja. Dosa apa? Semua dia buat, cuma dia tak murtad saja. Orang yang macam ni tidak berkekalan di dalam neraka. Akhirnya akan dipindahkan duduk ke dalam syurga. Kenapa? Beriman. Meskipun dia tak solat, tapi pegangan dalam hatinya terhadap Allah tu betul. Meskipun dia berzina, tapi akidah dia, pegangan dalam hati terhadap Allah betul. Jadi jangan buat main-main pasal akidah. Jangan kita tak nak ambil tahu, sahabat-sahabat, teman-teman yang dikasihi oleh Allah rahimakumullah, para muhibbin sekalian. Jangan dengan sebab kesibukan kita dengan urusan-urusan dunia, kita tidak ada masa untuk memastikan akidah kita benar ataupun salah. Mati tidak menanti kita. Mati tak tunggu kita. Jadi jangan tangguh, jangan lengah-lengah. Mari kita belajar.
Sementara Allah Ta'ala membuka peluang dan ruang, Allah Ta'ala memberi kemudahan. Secara online pun kita boleh belajar, secara online pun boleh dapat ilmu. Apa lagi alasan kita nak bagi nanti di hadapan Allah? Apa lagi alasan yang kita nak bagi depan Allah? Alasan tak boleh mengaji, tak boleh mendengar. Allah tahu kita payah nak datang ke surau masjid untuk hadir kuliah. Allah mudahkan dengan kehendak Allah, wujudkan yang nama media ni, TikTok dan sebagainya. Daripada tu pun boleh belajar. Apa lagi? Apa lagi alasan kita nak bagi dengan Allah besok? Kita kata tak ada masa nak belajar, tak boleh nak belajar, susah nak pergi belajar. Tak ada alasan. Jadi gunakan kesempatan ni sebaik mungkin. Jangan terlalu leka dengan urusan dunia sampai kita terlupa persiapan nak mati. Nabi bersabda, yang maksudnya orang yang cerdik di sisi Allah adalah orang yang membuat persiapan mati sebelum datangnya hari kematian dia. Sebelum datangnya hari kematian dia dah buat persiapan mati dah. Dengan cara bagaimana? Selain daripada beribadat, menuntut ilmu agama, itu adalah persiapan mati. Ini seperti yang sedang dilakukan oleh kalian para muhibbin sekalian, kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian yang sedang mengaji ni, yang sedang mendengar ni. Kalian sedang membuat persiapan mati. Persiapan mati ni bukan semayang, bukan baca Quran. Menuntut ilmu itu persiapan mati. Kerana tanpa ilmu, tanpa kefahaman, ibadat kita akan salah, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah mana-mana hamba yang dipilih oleh Allah atas dunia ni menjadi orang yang menuntut ilmu. Itulah tanda-tanda orang-orang yang Allah nak mempermudahkan masuk syurga. Nabi bersabda, barang siapa yang berjalan ke satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mudahkan mereka jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah. Jadi tugasan kita, betulkan niat, belajar sungguh-sungguh. Fardu ain yang terutamanya. Tauhid untuk akidah, tasawuf untuk hati kita, fiqh untuk syariat kita. Belajar fiqh untuk syariat kita, nak tahu halal haram, nak tahu syarat semayang, rukun semayang, yang makruh kita buat apa, yang wajib kita buat apa, yang sunat kita buat apa. Itu peranan ilmu fiqh. Tapi jangan fiqh saja. Tauhid mesti. Tauhid ni untuk akidah, dan tasawuf untuk kelakuan hati. Kata ulama, dua ni yang paling besar sekali, tauhid dan tasawuf. Dua ilmu ni semua orang kena guna tiap hari. Tauhid untuk akidah. Siapa pun, daripada peringkat tertinggi, daripada raja sampailah orang yang hidupnya melarat contohnya, dia wajib memiliki akidah yang betul terhadap Allah. Daripada raja sampailah peringkat yang paling bawah sekali, dia mesti memiliki hati yang sabar, hati yang ikhlas, hati yang redha dengan qada dan qadar Allah. Contoh, hati yang senantiasa bersangka baik dengan Allah. Ini tasawuf. Adapun fiqh, tak semua orang beramal dengan sekalian hukum fiqh. Contohnya amalan zakat, hanya golongan tertentu sahaja yang mengamalkan. Betul? Orang kaya, orang miskin tak ada kena mengena. Dia terima zakat, dia bukan bagi zakat. Haji, umrah, tidak ada kena mengena dengan orang yang fakir miskin. Jadi dalam bab fiqh ada maknanya perbahasan ataupun undang-undang dalam fiqh yang tak ada kena mengena dengan manusia. Ada manusia yang tak terlibat, contohnya macam bab zakat, orang miskin tak terlibat. Dalam bab wakaf, contohnya orang miskin tak terlibat, dia tak ada harta. Tapi dalam bab tauhid, daripada peringkat raja sampailah orang paling lekeh atas dunia ni, wajib memiliki akidah yang betul terhadap Allah. Dan daripada peringkat raja sampai ke bawah tadi itu, mestilah memiliki hati yang bersih. Mesti memiliki hati yang bersih.
Dia raja, dia menteri, dia VIP, kerja kerajaan, kerja sendiri, laki-laki, perempuan, suami, isteri, ibu bapa, anak-anak, jiran tetangga, kawan-kawan, semuanya mesti membersihkan hati daripada penyakit yang dibenci oleh Allah. Betul ke tidak? Menunjukkan dua ilmu ni sangat penting. Tauhid dan juga tasawuf. Di samping itu fiqh. Fiqh ni untuk nak guna beribadat. Jadi ni yang dimaksudkan dengan fardu ain. Siapa yang belum belajar lagi, tolong cepat-cepat belajar. Tolong cepat-cepat cari kelas fardu ain ni. Jangan tangguh-tangguh dah. Kerana ni wajib. Kalau kita mati besok dipersoalkan 3 ilmu ni, kenapa tak belajar? Ambil kesempatan cepat-cepat. Jangan tangguh-tangguh. Kena ada kelas tetap. Mesti ada kelas tetap untuk diri kita. Atau syak salah satu sifat daripada contoh yang boleh terikut percaya dengan pahaman tu, pahaman hak tu. Sebab tak belajar akidah lah tu. Kalau belajar akidah, kalau yakin dengan apa yang diajarkan dalam kitab-kitab akidah kita ahli sunnah wal jamaah, masakan dia nak terima ilmu yang macam tu, pahaman yang macam tu. Seperti sifat atau syak salah satu sifat daripada segala sifat Allah yang diijma'kan ulama atasnya, seperti wahdaniyah. Contohnya seseorang itu meragui tentang ketunggalan Allah Ta'ala. Betul ke Tuhan itu satu? Dia ragu-ragu. Ya ke Tuhan itu satu? Ya ke? Betul ke? Ya kot? Boleh jadi kot? Dia meragui tentang ketunggalan Allah. Maka secara diam-diam orang yang sebegini murtadlah dia di sisi Allah. Walaupun pada zahirnya sembahyang tak tinggal, walaupun pada zahirnya menutup aurat dengan sempurna, baca Quran hari-hari, berpuasa contoh, dia orang yang tidak beriman. Na'udzubillah, hati-hatilah, waspadalah. Dan lain-lainnya, lain-lain daripada sifat-sifat yang diijma'kan oleh ulama. Contoh, dia mempertikaikan kekuasaan Allah, kudrat, sifat kudrat Allah, kan di antara sifat kamalan Allah tu kudrat. Tiba-tiba dia ragu, ya ke Tuhan tu kuasa semua? Betul ke Tuhan tu kuasa, tak ada lemah-lemah sikit pun? Maknanya dia meragui. Maka murtadlah dia. Ataupun apa? Dia meragui bahawa Tuhan tu maha mendengar. Ya ke Tuhan tu dengar? Aku berdoa berpuluh tahun tak pernah dapat pun. Ya ke Tuhan tu dengar? Murtadlah dia, na'udzubillah. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Setan dalam hati nafsu memang sentiasa membisik-bisikkan sesuatu perkara yang menimbulkan keraguan terhadap Allah. Dapat pula bila kita sedang diuji oleh Allah dengan musibah, dengan sakit, dengan kemiskinan. Saat-saat inilah nafsu dan syaitan ni memiliki peluang yang sangat besar untuk menimbulkan keraguan di dalam hati manusia terhadap Allah. Betul ke Tuhan tu adil? Kalau adil, kenapa adik-beradik lain senang hidup, aku paling susah sekali? Tu dia tak faham maksud keadilan Allah. Na'udzubillah, jangan buat main-main pasal akidah ni. Jangan buat main-main. Kena ada takut rosak akidah, kena ada risau rosak akidah. Jangan buat tak kisah, aku tak peduli lah, asalkan boleh makan, minum, hidup dah lah. Akidah ni aku tak berapa nak cara sangat. Na'udzubillah. Dia kata aku kan tak percaya Tuhan, aku percaya. Ya, tengok tu ajaran sihab tu, dia percaya tak Tuhan? Percaya tak Tuhan? Ajaran sihab tu, dia percaya tak Tuhan? Percaya, tapi kepercayaannya terhadap Tuhan tu salah. Faham baik-baik. Ada orang dia kata begini, buat apa aku nak belajar lagi ilmu-ilmu akidah ni? Aku bukan tak percaya Tuhan. Kenapa tak? Aku bukan tak percaya Tuhan. Kenapa nak mengaji ilmu tauhid ni? Aku bukan tak percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Allah Tuhan. Contoh. Betul. Satu peringkatnya betul. Yang kita bimbang apa? Kepercayaannya terhadap Tuhan tu salah. Kepercayaan terhadap Tuhan tu salah. Contohnya,
Dia beriktikad yang namanya Tuhan ini ada tempat tinggal, contoh. Tu. Dia percaya Tuhan, tapi pada dia Tuhan ni ada tempat tinggal yang kita tak tahu. Salahlah akidah ni terhadap Allah tu. Bukan maksud tak percaya kepada Tuhan ni, tak beriman kepada Allah ni, dia tolak terus. Ya, yang tolak terus pun betul. Satu lagi, kepercayaan terhadap Allah tu salah. Tu yang kita takut. Kepercayaan ni macam-macam. Mak bapak kita pun kita percaya, pemimpin kita pun kita percaya, Allah pun kita jadi apa perbezaan di antara kepercayaan kita dengan Allah, kepercayaan kita dengan mak bapak, kepercayaan kita dengan ibu bapa, kepercayaan dengan suami? Apa perbezaan? Tuhan pun kita percaya, mak bapak pun kita percaya, kawan-kawan pun kita percaya, pemimpin pun kita percaya. Apa perbezaan? Apa perbezaan? Apa perbezaan di antara Allah dengan pemimpin kita? Apa perbezaan Allah dengan mak bapak kita? Dapat tak kita nak bezakan apa perbezaan ilmu Tuhan dengan ilmu pemimpin kita, ataupun ilmu kita, ataupun ilmu yang ada pada mak bapak kita? Apa perbezaan ilmunya, zatnya, sifatnya, perbuatannya? Boleh beza ke tidak? Wajib, mesti boleh beza. Mesti boleh membezakan yang mana Allah, yang mana makhluk. Kalau kita tak belajar, boleh beza ke tidak? Kalau kita tak pernah ambil tahu tentang sifat-sifat Allah, boleh ke kita nak membezakan di antara Allah dengan makhluk? Jawabnya tak boleh. Bila tak boleh membezakan di antara Allah dengan makhluk, di sinilah nanti akan berlaku syirik, menyamakan. Kenapa menyamakan? Kerana tak boleh beza. Tak boleh beza tu sebab kita sama. Jelantah dengan beras, kita tak boleh nak bezakan. Tu kita telan dua-dua. Orang yang boleh membezakan lain. Faham tak? Jangan kita berlapang dada, aku orang Islam, aku kan tak percaya Allah, buat apa aku nak belajar ilmu akidah ni? Banyak, itulah jawapan dia. Banyak di kalangan kita, itu jawapan yang dibagi bila kita ajak, mari belajar ilmu akidah, mari belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, mari belajar ilmu sifat 20 ni. Aku bukan tak beriman, aku percaya Allah tu Tuhan. Allah, nak kata macam mana? Nak kata macam mana? Allah Ta'ala Maha Kuasa memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendak. Allah Ta'ala Maha Kuasa menyesatkan siapa yang dia kehendak. Terpulanglah, Allah dah bagi kita akal supaya boleh kita merenung dan berfikir mana yang terbaik untuk akhirat kita, mana yang merugikan akhirat kita. Atau i'tiqad tiada jadi nabi bagi seorang nabi yang diijma'kan atas nubuwahnya. Ini contoh lain. Tadi dia mempertikaikan tentang sifat Tuhan, yang ni pula mempertikaikan kenabian. Aku macam tak boleh terima lah yang Muhammad tu nabi. Sepatutnya Sayyidina Ali yang jadi nabi. Patutnya Sayyidina Ali yang jadi nabi. Muhammad tak layak jadi nabi. Kafirlah dia. Faham tak tu? Jangan main-main ni. Jangan main-main. Dia meragui kenabian Nabi Muhammad SAW. Dia ragu, ataupun dia syak, ataupun dia tak boleh terima yang Muhammad itu Rasul. Dia kata sepatutnya Sayyidina Ali yang jadi Rasul, yang jadi Nabi. Muhammad tak layak. Jadi murtadlah dia. Atau i'tiqad tidak ada hari kiamat, ataupun dalam hatinya mempercayai bahawasanya kiamat itu cerita dongeng, alam barzakh itu dongeng, sakaratul maut itu bohong, maka murtadlah dia, kafirlah dia, na'udzubillah min dzalik. Dan tidak ada syurga dan neraka, dia tak percaya ada syurga, dia tak percaya adanya neraka. Atau i'tiqadkan manusia yang mati tidak dibangkitkan hidup kembali, dia tak percaya manusia ni besok akan dibangkitkan oleh Allah. Dia tak percaya, dia tak terima.
dan sebagainya daripada perkara-perkara yang diijma'kan atasnya, yang diketahui akan dia daripada pekerjaan agama dengan darurah. Maknanya perkara-perkara yang Nabi bawa yang diketahui secara umum dia tolak. Dia tak boleh terima. Contohnya bab solat, dia tak terima solat. Dia tak percaya yang kita ni wajib solat 5 waktu sehari semalam. Dia tak terima. Wajib puasa sampai waktu, wajib keluar zakat sampai waktu. Yang kedua perkataan. Yang kedua, seseorang itu jadi murtad, kafir murtad dengan sebab perkataan. Dengan sebab perkataan dia. Ini contoh bagi orang yang boleh bercakap lah. Bagi orang yang boleh bercakap dengan perkataan. Ataupun dia murtad dengan isyarat. Dia murtad dengan bahasa isyarat. Dia tak boleh bertutur, tapi dia boleh menyatakan sesuatu dengan isyarat tangan dia. Nampak tak? Jadi contohnya seperti berkata kafir kepada seseorang Islam. Jaga ni, ini banyak ni. Ini sangat banyak berlaku ni. Berkata, menuduh orang Islam kafir. Jaga baik-baik. Menuduh seseorang Islam itu kafir. Memanggil seseorang Islam itu dengan panggilan kafir. Kawan dia Islam, kawan dia Muslim, mukmin. Tiba-tiba kawan-kawan dia pergi kubur, pergi ziarah kubur, baca tahlil di kubur, baca Quran di kubur, berdoa di kubur. Dia kata, syirik, syirik. Maknanya orang ni menuduh orang Islam tadi kafir. Bukankah syirik tu kafir? Faham tak? Bila sebut syirik, kafir lah. Mana ada syirik yang beriman. Jadi jangan mudah-mudah kita terikut fahaman-fahaman yang bermudah-mudah mensyirikkan orang. Tengok orang tadah tangan dekat kubur, syirik. Nampak tak? Jadi rosak akidah tu, yang tukang panggil tu rosak akidah. Bukan yang dikubur tadi, yang tukang panggil tu. Sekarang ni banyak ni pahaman-pahaman ni. Tengok orang pergi kubur, syirik kata dia. Tengok orang berdoa di kubur, syirik. Na'udzubillah. Bermudah-mudah mengkafirkan orang Islam. Inilah bid'ah yang sebesar-besarnya. Inilah bid'ah yang sesat-sesatnya. Bermudah-mudah mengkafirkan orang yang Islam. Adakah semata-mata membaca doa di kuburan itu kafir? Pergi tanya dulu, pergi siasat dulu. Apa maksud syirik? Meyakini ada selain Allah yang berhak disembah. Meyakini ada selain Allah boleh memberi seperti Allah. Baru syirik. Baru jadi syirik. Kalau kita minta sesuatu dengan mak bapak kita, contoh, kita minta tolong dengan mak bapak kita, serta hati kita meyakini mak bapak kita ni ada kuasa macam Tuhan boleh memberi, maka syiriklah dia. Dia minta tolong dengan pemimpin, serta hatinya meyakini pemimpin ni ada kuasa seperti Tuhan boleh memberi, maka kafirlah dia, syiriklah dia. Jadi jangan bermudah-mudah, jangan mudah-mudah mengikut fahaman-fahaman yang bermudah-mudah mensyirikkan umat Islam. Tengok orang pergi kubur, syirik. Berzikir di kubur, syirik. Berdoa di kubur, syirik. La ilaha illallah. Banyak ni yang terpengaruh ni. Banyak yang terpengaruh dengan fahaman ni. Bermudah-mudah, hati-hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis. Jadi hati-hati, jangan ikut pahaman-pahaman ni. Jangan. Nampak tu? Termasuk di dalam perkara yang kedua yang memurtadkan, iaitu dengan perkataan. Di antara contoh perkataannya memanggil, menggelar orang Islam dengan kafir. Jadi murtad. Yang tukang panggil tadi jadi murtad.
Yang tukang panggil tadi jadi kafir. Dengan sebab apa? Memanggil saudaranya dengan kafir. Jadi jangan mudah-mudah nak panggil orang syirik, jangan. Atau berkata Yahudi atau Nasrani kepada seseorang Muslim. Dipanggil kawannya, Yahudi. Dipanggil kawannya, Yahudi mari sini. Yahudi mari sini. Nasrani mari sini. Murtad yang tukang panggil. Syirik, murtad, rosak akidah. Jaga mulut kita. Jangan cakap ikut sedap mulut. Nanti kan binasa iman tak pasal-pasal. Kalau cakap ikut sedap mulut nanti binasa iman. Hati-hati. Jaga perkataan. Apa perkataan yang boleh dituturkan, apa perkataan yang tidak boleh dituturkan. Kita mesti kena belajar. Mesti kena tahu. Atau berkata lepas daripada Allah. Dia kata macam ni, aku tak perlukan Tuhan. Murtadlah dia. Dia kata aku tak perlukan Tuhan. Murtadlah dia, syiriklah dia, rosaklah Islam. Atau dia kata aku lepas daripada sembahyang. Maksudnya dia cakap begini, aku ni seorang tak wajib solat 5 waktu. Aku seorang ni tak wajib solat 5 waktu sebab martabat aku dah lain. Aku tak wajib dah solat 5 waktu. Korang-korang ni wajib lagi semayang. Aku tak wajib semayang 5 waktu dah. Murtadlah dia, na'udzubillah min dzalik. Atau berkata aku tidak kena semayang. Dia kata aku tak perlu semayang. Semayang apa? Dia kata semayang sunat. Tak semayang sunat tak apalah. Yang dimaksudkan ni semayang fardu. Kalau dia kata aku tak wajib semayang duha, tak apa. Aku tak wajib semayang qabliyah ba'diyah, tak apa. Aku tak berhajat pun nak solat qabliyah ba'diyah, tak apa. Aku tak berhajat pun nak semayang hajat, semayang istikharah, semayang duha, semayang tasbih. Aku tak berhajat pun. Tak apa lagi. Tapi kalau dia kata aku tak berhajat, aku tak ada kena-mengena dengan solat fardu 5 waktu, maka murtadlah dia, na'udzubillah. Atau berkata aku ahli neraka. Mengaku ahli neraka. Dia mengaku yang dia tu ahli neraka. Jadi murtad juga kata ulama ni. Sebab apa? Kerana dia meringan-ringankan azab Allah. Dia menunjukkan yang dia tak takut langsung dengan neraka tu, sehingga dia mengaku ahli neraka. Jangan. Yang syair Imam Syafi'i tu dia kata aku takut nak masuk neraka, aku tak layak nak masuk syurga. Tilik kepada tak ada amal. Tawaduknya Imam Syafi'i, aku tak ada amal, tak layak nak masuk syurga dengan amal. Dah, kalau tak syurga nak ke mana? Tu je 2 tempat balik besok. Dulu tu kampung yang kekal, sama ada syurga ataupun neraka. Ya Allah, aku tak layak nak masuk syurga. Amal tak ada, ilmu tak ada, banyak dosa maksiat. Dengan amal aku ni tak layak aku nak masuk syurga. Dah, kalau begitu nak masuk neraka pun aku tak sanggup. Aku tak sanggup ya Allah. Oleh yang demikian, fahabli taubatan. Oleh yang demikian ampunkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah aku supaya melayakkan aku ni nak duduk syurga. Bukan Imam Syafi'i kata tak nak masuk syurga, tak nak masuk neraka, nak duduk tengah-tengah. RNR ini macam ada seko ustaz tu. Bukan ustaz tu. Ustaz dia tak macam tu. Dia persendakan, nampak tak? Padahal dia tak faham. Macam mana nak faham Quran kalau kalam syair pun tak faham? Kalau kalam syair manusia pun tak boleh nak faham, apatah lagi nak faham Quran. Imam Syafi'i kata aku tak layak nak masuk syurga. Bukan aku tak nak masuk syurga, bukan aku tak nak masuk neraka. Aku tak nak masuk syurga, aku tak nak masuk neraka, aku nak duduk tengah-tengah. Betapa bebalnya dia. Dia mempersenda-sendakan Imam Syafi'i. Dengan itulah, dengan syair itulah. Kata apa ni nak ikut Imam Syafi'i? Syafi'i itu pahaman dia bukan betul. Masuk neraka pun tak nak, masuk syurga pun tak nak, dia nak duduk tengah-tengah. Itu memfitnah Imam Syafi'i.
yang pengikut dia pun 2 kali 5 juga. Mudah-mudahan dapat petunjuk hidayah lah sebelum mati. Mudah-mudahan dapat petunjuk, dapat hidayah sebelum mati. Amin ya rabbal alamin. Jangan atau dia kata apa? Berkata, ya aku lepas daripada Islam, aku tak berhajat dengan Islam ni, aku tak perlukan Islam dalam hidup aku. Murtadlah dia. Atau berkata kepada patung-patung dan berhala, itulah Tuhan orang kafir. Bila dia nampak patung, bila dia nampak berhala, dia kata, itulah Tuhan orang kafir, itulah Tuhan orang Hindu, itulah Tuhan orang Buddha. Jadi merosakkan akidah. Jangan panggil Tuhan, panggil sembahan, tak apa. Tu sembahan orang kafir, tu berhala orang kafir. Jangan kata Tuhan. Tuhannya Allah. Jangan kita pandai-pandai pula. Ikanlah membawa kepada banyak pula Tuhan. Tuhan orang Islam Allah, Tuhan orang Buddha yang tu, Tuhan orang Hindu yang tu pula. Jangan dipanggil Tuhan kepada yang selain Allah, walaupun benda-benda tu dibuat sembahan orang-orang kafir. Jangan dipanggil Tuhan. Panggil patung, panggil sembahan, ataupun panggil berhala. Jangan panggil Tuhan. Jangan. Perkataan Tuhan ni hanya untuk Allah saja. Ataupun dia membacakan Quran dengan qasad bersenda-senda. Dia baca Quran tapi dia menggunakan lagu-lagu yang nak mempersendakan Quran. Dia baca ayat Quran, dia baca suratul Fatihah, tapi dia menggunakan lagu yang nak menjatuhkan martabat Quran. Dengan niat dia memang nak mempersendakan Quran, maka murtadlah dia. Dia baca Quran, dia buat lagu dangdut. Dia baca ayat Quran tapi dia buat lagu dangdut. Tak layak sekali-kali. Dengan irama dangdut contohnya, baca Quran, tak layak. Sebab tu ada lagu-lagu yang ulama iktiraf, ada irama-irama yang ulama iktiraf dalam nak membacakan Quran. Bukan boleh buat sesuka hati kita. Ambil ayat Quran, duk letakkan irama-irama yang menghinakan Quran, merosakkan akidah. Quran ni kena baca dengan, Nabi perintah baca Quran ni dengan suara yang baik, dengan nada yang baik, kerana nak menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Bukan baca ikut suka hati. Kena ada usaha nak baca Quran dengan nada yang baik, suara yang baik. Bukan main hentam saja. Atau berkata, ya aku berlepas daripada Quran ataupun sebagainya. Aku berlepas daripada Quran, aku berlepas, aku tak berhajat dengan Quran, aku tak berhajat dengan Quran, aku tak perlukan Quran dalam hidup aku tak perlukan pedoman daripada Quran. Murtadlah dia, na'udzubillah min dzalik. Ini contoh murtad dengan perkataan. Walaupun niatnya bergurau senda, walaupun niatnya bergurau senda, kata ulama, tetap rosak akidah dia. Dia nak buat dia nak masuk maharaja lawak contohnya. Dia buat benda-benda macam ni sebagai bahan lawak dia, maka rosak akidah, tetap rosak akidah. Jadi jangan buat main-main dengan akidah, jangan buat main-main. Oleh yang demikian, mesti kita kena tahu apa benda yang boleh dibuat lawak, apa benda yang tak boleh dibuat lawak. Jangan sampai hukum hakam, lebih-lebih lagi benda yang melibatkan akidah pun dibuat bahan lawak jenaka juga. Jangan tak pasal-pasal nanti orang melayang iman, melayang Islam nanti kan. Sedang elok pula dah melayang Islam, malaikat maut pun sampai, matilah dalam keadaan murtad. Na'udzubillah.
dan qasad menghina-hinakan dia atau berkata ia berlepas daripada Quran atau sebagainya, daripada perkataan yang menentangkan kewajipan ataupun yang menghalalkan segala yang haram-haram. Apa yang ulama dah muafakat, dah ijma' ulama qat'i dah haram, dia kata halal. Tak ada seorang pun ulama kata benda tu halal, tiba-tiba dia pertikai, dia kata benda ni halal ni, mana pula haram. Rosak akidah. Kecuali benda yang ada khilaf. Kan ada dalam bab fiqh ni kadang-kadang ada ulama khilaf, ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Tu lain. Ini qat'i lah. Minum arak tu qat'i, semua kata haram. Tiba-tiba dia kata halal pula dah. Tiba-tiba dia kata harus pula dah, asalkan tak memabukkan. Dia kata arak tu boleh minum, harus minum selagi tak memabukkan, tak apa kata ni. Kalau mabuk baru haram. Murtad lah dia. Jangan buat main-main. Atau mengharamkan yang halal-halal, yang halal pula diharamkan. Allah menghalalkan, dia mengharamkan. Allah menghalalkan poligami, dia mengharamkan poligami. Jaga baik-baik, rosak akidah. Kalau tak suka, tak ada masalah. Jangan sampai menukar hukum Allah. Orang perempuan khususnya, hati-hati, jaga akidah. Kalau kita tak suka dengan poligami, nafsu, memang itu normal, itu kebiasaan, tak menjadi kafir pun. Sama macam semayang lah, nafsu kita tak suka semayang, betul? Puasa, nafsu suka puasa? Nafsu suka tak puasa? Tak suka kan? Kalau suka hari-hari lah kita puasa. Tak suka dah tu, adakah dengan sebab nafsu tak suka puasa jadi murtad? Tak. Jadi kalau nafsu tak suka ibadat tu, itu normal. Yang jadi murtad ni hati tak suka hukum tu, hati tak setuju dengan hukum puasa tu, baru murtad. Sama macam poligami ni lah. Ni sebulan dua ni kecoh ni bab-bab ni dalam media ni. Kecoh. Jadi saya nak ingatkanlah nasihat. Sebab sayang, takut dengan sebab benda ni kita tak ada ilmu, kita masuk bercakap, jadi kafir tak basah-basah nanti kan. Kalau nafsu tak setuju, itu kebiasaan. Jaga. Hui. Ni kaki-kaki komen ni dalam media ni, jangan buat pasal. Petik je korang, beribu dia yang datang. Tu keluarkan pendapat masing-masing. Jaga. Jaga-jaga. Kita ni tak boleh terlepas daripada hukum hakam Allah. Cakap ada hukum, berkomen ada hukum. Dulu awal kitab ni dah bagi tahu dah, apa sahaja perbuatan manusia tidak boleh terlepas daripada hukum Allah. Makna kita nak komen-komen pun ada hukum. Salah komen jadi kafir nanti kan. Salah komen jatuh haram. Betul cara komen dapat pahala. Betul cara komen dapat pahala, salah cara komen dapat dosa. Silap-silap salah cara komen rosak akidah. Hati-hati. Jadi kalau setakat dia orang perempuan, dia kata nafsu saya memang tak suka, saya tak setuju lah dengan poligami ni, saya nafsu saya tak suka. Adapun hati saya tetap beriman, hati saya beriman bahawasanya hukum poligami itu adalah hukum yang hak, hukum yang benar, yang diperintahkan oleh Allah. Cuma nafsu saya tak suka. Tak apa kalau macam tu, dia Muslim. Jangan dikata hukum poligami ni hukum yang sesat, hukum poligami ni hukum yang salah, hukum poligami ni tak perlu ada dalam Quran. Murtadlah dia, na'udzubillah. Hati-hati sahabat. Teh madu Bat, faham baik-baik Bat. Jangan note. Kita cerita pasal hukum sahabat, takut dengan sebab perkataan kita rosak akidah tak pasal-pasal. Sebab tu ilmu penting. Nafsu tak suka tu biasa. Mengaji agama, nafsu tak suka ni. Adakah murtad? Tak.
Semayang 5 waktu, nafsu tak suka, nafsu tak suka semayang 5 waktu, tapi hati yakin, hati terima, hati percaya, hati setuju solat 5 waktu tu adalah hukum yang sebenar daripada Allah. Tapi kalau hatinya menolak, aku tak suka semayang, nafsu aku memang tak suka semayang, dan sebenarnya hati aku pun memang tak percaya dengan hukum semayang tu, murtadlah dia. Habis. Jadi jangan mengharamkan benda yang halal. Cakap hati-hati sahabat. Jangan sebab perkataan kita tercabut iman. Islam ni kalau dah terbatal, kalau murtad saat-saat umur dia dah 60, 50, dia cakap benda tadi, murtad, habis hancur lebur, jadi debu semua pahala amal daripada dia akil balik sampailah umur dia 60, 70 tahun tu, semua jadi debu semua dan tidak dikembalikan oleh Allah. Bayangkan tu bahaya murtad lah. Bahaya murtad lah. Umurnya 100 tahun, dia akil balik umur 10 tahun contoh. Daripada 10 tahun umurnya sampai umurnya 100 tahun, semayang, puasa, zakat, haji, umrah, wakaf, macam-macam lagi yang dibuat. Bila sampai umur dia 100 tahun, dia bercakap sesuatu benda yang memurtadkan dia, hancur lebur segala pahala amal itu. Na'udzubillah. Allah tak akan kembalikan sampai bila-bila. Ibaratnya dia kena buka buku amalan yang dia bertaubat kepada Allah, mengucap syahadah balik, dia kena mula balik mengumpul ganjaran kebajikan dia. Sebab yang selama tu habis dah dipadam oleh Allah dengan sebab dosa murtad dia. Allahumma salli ala Muhammad. Hati-hati. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, perbuatan. Perkara yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad, yang pertama tadi apa? Akidah yang salah. Yang kedua, perkataan yang salah. Ketiga, perbuatan. Ini mana pula contoh? Yang ketiga, perbuatan seperti sujud kepada makhluk. Apa maksud sujud kepada makhluk? Meletakkan kepala ni atas bumi ni. Meletakkan kepala atas bumi, atas tempat sujud. Tempat sujud bumi lah. Kalau tanah-tanah lah, kalau simen-simen lah, kalau sejadah-sejadah lah. Jadi kita meletakkan kepala kita ni di atas tanah, tempat dipijak-pijak tu, kerana sujud kepada selain Allah. Maka rosaklah akidahnya. Rosaklah akidahnya. Meskipun dia sujud pada ibu bapa dia, sujud tak boleh. Adapun cium kaki ibu bapa boleh. Cium kaki ibu bapa boleh. Sujud tak boleh. Faham tak tu? Isteri cium kaki suami boleh. Bahkan itu sifat yang terpuji. Sebagai seorang isteri, dia kena kucup kaki suami dia. Kalau anak-anak, dia kena kucup kaki ibu bapa dia. Tak kisahlah waktu mak bapak dia tidur ke, berlunjur ke. Yang tak bolehnya sujud, letak dahi ni, merendahkan diri, bersujud atas bumi dengan niat sujud menyembah ibu bapa dia ataupun menyembah suami dia. Yang lebih teruk, suami duk sujud dekat isteri dia. Na'udzubillah. Nak minum teh tarik, sujud dulu. Punya takut dengan bini dia. Nak keluar minum teh tarik, sujud dulu dengan bini dia. Na'udzubillah. Jangan. Jangan. Nabi SAW pernah bersabda, seandainya Allah izinkan manusia ni boleh sujud sesama, nescaya Nabi nak perintahkan mana-mana isteri, setiap kali suami dia balik, setiap kali suami dia nak keluar, kena sujud kepada suami dia. Nabi kata seandainya dibenarkan sujud sesama makhluk, aku nak perintahkan isteri di dalam dunia ni sujud pada suami ni. Tapi oleh kerana sujud kepada selain Allah itu merosakkan akidah, Nabi tidak membenarkan, Nabi tidak menyuruh pun. Cuma nak bagi tahu betapa tinggi darjatnya suami di sisi seorang isteri. Walaupun suaminya bekerja kutip sampah sekalipun, dia isteri manager kilang besar contohnya, wajib dia taat patuh kepada suaminya selagi suruhan suaminya tidak melanggar syariat.
Begitu. Dan menghinakan Quran. Jadi jangan nak sujud. Nak sujud, nak cium kaki mak ayah, minta maaf lah. Nak salam pun payah. Setahun 2 kali je salam dengan mak ayah. Itu pun kalau ada raya tahun tu. Kalau ada raya baru salam. Tak ada raya, tak pernah salam cium tangan mak ayah dia. Na'udzubillah min zalik. Bahkan ada yang waktu salam tahan nafas. Salam cium tangan mak ayah dia, tahan nafas, busuk baru tubuh orang tua ni. Na'udzubillah. Allah tahu apa yang kau bisikkan dalam hati kau. Tu ciri-ciri anak derhaka tu. Ciri-ciri, sifat-sifat anak derhaka. Mencemuh ibu bapa di dalam hati, meskipun tidak dilihat, meskipun tak boleh dilihat oleh mata. Dalam hatinya selalu mencemuh mak bapak ni. Kalau dia salam pun, dia salam tu kerana nak berlakon je, bukan ikhlas hatinya nak membesarkan ibu bapa dah. Dia sambil salam tu sambil jijik, terpaksa salam sebab orang ramai, ataupun terpaksa salam sebab hari raya, padahal hatinya waktu salam tu ish. Tu ciri anak derhaka. A'udzubillah min zalik. Janganlah. Dan menghinakan Quran dengan pijak. Jadi jangan menghinakan Quran. Contoh menghinakan Quran, dia pijaknya Quran. Kalau terpijak lain. Contohnya ada walaupun cebisan. Nampak sepotong ayat Quran, kita tahu itu Quran. Itu cebisan Quran. Walaupun 1 huruf. Kita saja berpijak. Saja kita pijak, saja kita langkah dengan niat nak menghinakan huruf Quran, rosak akidah. Jangan. Kalau terpijak lain, tak sengaja. Ini dah tahu dah Quran, tahu dah lembaran Quran, saja dipijak, saja dilangkah. Atau menjatuhkan, ataupun dibaling-baling Quran. Niat nak merendah-rendahkan Quran, rosak kita. Atau menjatuhkan, saja duk baling-baling, saja duk campak-campak Quran dengan niat nak menghinakan, rosak kita. Kalau tidak niat menghinakan, haram hukum dia. Dia bukan niat nak menghinakan saja-saja, haram. Kena muliakan Quran. Dan mencampak di tempat yang hina, dibalingnya Quran di tempat yang kotor, ataupun diletakkan Quran di susunan-susunan majalah-majalah, URTV, majalah Mangga, Utusan Malaysia, apa lagi, New Straits Time, apa benda payah nak menyebut menatang, tak tahu. Diletakkan Quran di dalam barisan-barisan tu dengan niat Quran ni setaraf dengan yang lain-lain tu. Rosak akidah. Tu orang panggil adab. Banyak benda nak kena mengaji. Banyak benda nak kena mengaji, banyak benda nak kena dengar, banyak benda nak kena tahu. Sebab tu ulama selalu panggil kita, mari mengaji, mari mengaji, mari mengaji, mari belajar, mari mendengar. Sebab kalau kita tak nak belajar ni, banyak benda yang kita tak tahu, dan banyak benda yang kita dah buat silap. Dan diluati. Makna jangan letak Quran tempat kotor, jangan. Dan yang diluati, yang demikian lagi hadis-hadis, kitab hadis pun tak boleh. Kitab-kitab hadis pun tak boleh. Tak boleh nak pijak-pijak, nak langkah-langkah. Dan ilmu syarak, ilmu dalam agama, kitab nahu, kitab saraf, Iqra' 1, Muqaddam. Jangan baling-baling, jangan langkah-langkah, jangan pijak-pijak. Kalau yang baling, pijak, langkah, conteng ni budak yang tak baligh, budak yang tak mumayyiz, tak apa. Jangan kita mak bapak yang dah tak tahu berapa ribu kali baligh dah,
Duk pijak-pijak juga, langkah-langkah juga kitab Iqra ni. Tak boleh. Kalau pijak tu tadi niat nak menghina, rosak akidah walaupun Iqra. Sebab dia cabangan ilmu yang diambil dalam bahkan huruf-huruf tu juga huruf Quran. Kalau budak-budak tak apa, dia tak tahu, dia tak memayih, dia tak boleh nak beza. Kita ni yang dah berakal, yang dah balik ni, kalau nampak kitab syarak, kitab agama, tak kisah nahu ke, saraf ke, sirah ke, Iqra 1 ke, Iqra 5 ke, muqaddam ke, kita kena ambil, kena hormati, jangan menghinakan dia. Habis. Jadi jagalah baik-baik. Banyak benda yang kita nak kena belajar. Banyak benda. Sama. Ni kitab-kitab kuning ni. Sebab tu sebaiknya kalau mengaji kena ada rehal. AJK masjid tolong pesan, ingatkan orang mengaji di surau masjid, jangan letak kitab-kitab syarak ni dekat ibu jari kaki, jangan. Ada dia letak depan ibu jari kaki dia kitab. Na'udzubillah. Tak tahu adab langsung, tak tahu nak memuliakan kitab syarak langsung, jangan. Kena ada rehal, atau letak atas pangku paling tidak. Jangan letak tempat rendah-rendah. Takut kita masuk dalam golongan orang yang merendah-rendahkan ilmu agama. Jangan ni. Jadi bukan mengaji fiqh tauhid tasawuf je. Nak kena mengaji cara mengaji. Nak kena mengaji juga cara mengaji, supaya ada adab dan akhlak dengan kitab. Tidak letak kat kaki dia, angin tiup dikepit kaki kitab. Angin tiup ketah kipak dia, kelepar dia tutup dengan ibu jari kaki dia, tahan dengan ibu jari kaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana nak dapat berkah ilmu kalau dah dalam hati kita pun tak memuliakan ilmu. Tak berapa sen pun reha tu, belilah. Wallahu a'lam. Habis dah. Apa dah? Satu lagi kitab, insya-Allah. Satu lagi. Muka surat berapa Rumi ada Rumi. Ada tanda tak itu? Penawar bagi hati. Bab apa itu? Kasih akan dunia. Kasih akan kemegahan. Kasih akan dunia. Okey, jumpa dah tajuk dia. Apa firman last ke apa? Lau kanat, baru nak masuk situ. Muka surat 124. Kitab Penawar Bagi Hati 124. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Tadi dah tak banyak satu muka. Sekali lagi kasih khatam pulut kuning satu kambing. Kambing amin ya rabb. Sekali baca lagi khatam, insyaallah lah azam. Insyaallah tahun bila itu mula tu. Meniatur apa? Misbah tu tahun bila? 2000 9 boleh? 19. Tolak PKP 2019 20 21 23. 16. 16. Tambah 4 tahun balik. 2016 Subhanallah. Ramai dah mati dah di antara 2016 dan 2023. Ramai mati dah. Tolaklah setahun. 6 tahun. Tolaklah setahun. Tolak Ponteng, tolak PKP.
5 tahun habis, insya-Allah, dengan izin Allah, alhamdulillah. Hah? Hah? Rumi 124. Jawi 49. Jawi 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pun tak boleh lama ni, kaki dah sesomot ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab penawar sahabat, kitab penawar. Minggu depan kuliah. Dah. Minggu depan, minggu satu lagi lah. Minggu satu lagi rumah mak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafirun minha syurbata ma'in." Jika ada dunia itu menyamai pada sisi Allah Ta'ala, kalau seandainya hal-hal dunia itu ataupun harta benda dunia itu, pangkat dan jawatan dunia itu, ni Nabi pesan kat kita ni. Ni Nabi pesan kat kita ni yang selalu sedih tak kena tempat. Kita ni selalu sedih tak kena tempat. Healing. Healing apa makna Melayu healing? Apa makna healing? Feeling. Healing ke feeling? Dia sekarang healing mana? Apa makna Melayu? Healing tu kalau Ustaz Abu Samad apa? Samad. Kata orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa ya healing ni. Healing tu. Mana orang ada masalah jiwa lah. Kalau healing ni orang ada masalah jiwa ni. Mengubati jiwa. Ni mengerti jiwa lah ni. Ya, dia hati sakit jiwa. Masya-Allah. Penawar bagi hati untuk jiwa. Ni penawar bagi jiwa ni, hati ni. And bracket healing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi." Dengar baik-baik ni. Jika adalah dunia itu, apa maksud dunia ni? Kesenangan, kemewahan, pangkat, jawatan, kekayaan. Kalaulah benda-benda ni, pangkat, jawatan, harta, kekayaan, puji-pujian, sanjung-sanjungan manusia ni ada nilai di sisi Allah. Kalau seandainya ada nilai, sebanyak mana? Setimbang sayap nyamuk. Sama berat dengan sayap nyamuk. Yang nama pangkat, jawatan, harta, kekayaan, puji-pujian, benda-benda yang menyeronokkan, perhiasan. Kalaulah benda-benda ni ada nilai di sisi Allah setimbang sayap nyamuk. Sayap nyamuk tu kalau pergi gadai berapa ringgit? Kalaulah sayap nyamuk tu nak jual, kalau ada nilai berapa nilai? Nescaya tiada memberi minum. Maksudnya dunia-dunia ni tidak ada nilai langsung pun di sisi Allah. Yang dinamakan pangkat, jawatan, harta, kekayaan, puji-pujian, nama baik, penghormatan, perhiasan, semua tu tidak ada harga di sisi Allah. Tak ada harga langsung. Maknanya dengan sayap nyamuk, lebih lagi nilai sayap nyamuk, lebih lagi nilai sayap nyamuk nak dibandingkan harta, pangkat, jawatan, kekayaan tu tadi di sisi Allah. Maka tiada memberi minum ia Allah akan kafir. Allah tak akan bagi minum orang yang tak beriman dengan Allah seandainya dunia itu ada harga.
Seandainya dunia itu ada harga, walaupun setimbang sayap nyamuk, setaraf sayap nyamuk, Allah takkan bagi minum pada orang kafir. Takkan orang kafir atas dunia takkan dapat minum kalau seandainya dunia itu ada nilai sisi Allah. Tapi apa yang kita saksikan dengan mata kepala kita, orang kafir lah yang lebih banyak mewah makan minumnya. Orang munafik lah yang lebih banyak harta kekayaan jawatannya. Betul tak? Sebab itu kita sebagai muslimin, mukminin, tak perlu sedih, tak perlu kecil hati dengan Allah kalau kita tak mendapat harta, pangkat, kekayaan seperti yang Allah Ta'ala bagi kepada orang kafir. Kalau setakat harta banyak, orang kafir berlambak yang hartanya banyak. Kalau puji-pujian, orang kafir berlambak yang dipuji-puji di atas dunia. Jadi kalau kita nak benda yang sama, kita berasa kecil hati sebab tak dapat pujian, kita kecil hati sebab Allah tak bagi kita harta kekayaan, tak sepatutnya kita kecil hati dengan Allah yang tak memberi seperti yang Allah bagi kepada orang kafir. Yang sepatutnya kita rasa sedih kalau Allah tak bagi kepada kita apa yang Allah bagi kepada kekasih-kekasih Allah. Itu yang sepatut kita sedihkan. Contohnya, patutnya kita sedih lidah kita ni tak diberi taufik oleh Allah seperti lidah orang-orang soleh solehah tu. Itu yang sepatut kita sedih. Kenapalah lidah aku ni tak seperti lidah orang soleh yang suka cakap benda yang baik-baik. Situ sebab lidah ni yang cakap benda baik ni hanya duduk pada orang orang kafir saja. Hati yang ikhlas dalam ibadat tidak ada pada orang kafir. Sebab tu kalau kita selalu beramal dengan ujub, riak, takabur, sepatut kita sedih kerana kita tak diberi oleh Allah seperti hati orang-orang soleh. Beramal dengan hati yang ikhlas. Orang kafir tak ada. Dia tak ada amalan ikhlas, walaupun dia kata ikhlas, kerana maksud ikhlas tu sebenarnya membesarkan Allah. Sepatutnya kita sedih tak diberi sifat sabar macam orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Ini yang sepatut kita sedih. Bukan sedih sebab tak jadi kaya macam orang lain, tak mewah macam orang lain. Patut kita sedih, kenapa aku tak dipilih oleh Allah jadi orang belajar atas dunia ni? Kenapa orang lain Allah pilih jadi mengaji, boleh belajar, boleh mengaji, beramal dengan ilmu, aku tak dipilih oleh Allah? Ni yang sepatut kita risau, bimbang, sedih kan? Bila kita tak diberi taufik oleh Allah, solat tak diberi taufik oleh Allah, belajar tak beri taufik oleh Allah, meninggalkan benda haram, kita tak rasa sedih pun. Yang kita rasa sedih, yang kita nak healing tadi tu, sebab apa? Tak dapat nikmat dunia seperti yang Allah bagi kepada orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Hidup bahagia atas dunia, Allah bagi tak pada orang kafir? Hidup bahagia atas dunia, Allah bagi tak pada orang kafir? Allah bagi. Jadi kalau hidup kita dalam rumah tangga kita tak berapa nak bahagia, tak perlu nak disedihkan. Sebab benda tu juga Allah bagi pada orang kafir. Yang patut kita sedihkan kalau kita tak boleh taat dengan Allah. Itu yang sepatut kita kena sedih. Jadi kita ni sedih salah tempat. Tak dapat benda-benda dunia tadi, kita jadi sedih, risau, bimbang, murung. Sedangkan pada diri kita tidak ada sesuatu yang Allah beri kepada kekasih-kekasih dia, kita tak ada rasa sedih.
Kita selesa dengan lidah kita yang suka mengumpat, selesa dengan mata kita yang suka tengok benda haram, selesa dengan telinga kita yang suka mendengar benda haram, selesa seronok dengan lidah kita yang suka menceritakan aib orang, mendedahkan aib orang. Kita selesa seronok dengan lidah kita yang suka mengadu domba, jadi batu api, memperlagakan manusia. Kita jadi seronok. Patutnya kita nak kena sedih, sebab Allah tak bagi sifat-sifat terpuji seperti yang Allah bagi di sisi para Nabi, para Rasul, para orang-orang soleh tu. Sifat-sifat tu tak ada pada diri kita. Ini menandakan kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Kata ulama, tanda-tanda orang yang Allah nak selamatkan dia di hari kiamat besok, di dunia ni Allah akan tolong dia, Allah akan tolong dia, Allah akan bagi taufik kepada dia untuk menjaga lidah dia, menjaga mata dia, menjaga telinga dia, menjaga kaki tangan dia, menjaga perut dia, menjaga hati dia daripada membuat benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah tolong dia, Allah akan sibukkan dia dengan melakukan amal soleh. Itu tanda-tanda orang-orang yang Allah nak beri kekayaan, keselamatan, kebahagiaan di hari kiamat besok. Dekat dunia ni Allah tolong dia mudah nak solat, mudah nak tutup aurat, mudah nak mengaji, mudah nak beramal, mudah nak memaafkan orang, mudah nak sangka baik dengan orang. Tapi kita tak boleh nak buat benda-benda macam tu. Ini merisaukan, ini membimbangkan. Sebab ini tanda-tanda kecelakaan yang Allah nak bagi untuk kita di hari kiamat besok. Contohnya dalam belajar agama, Nabi SAW bersabda, ilmu Allah tak akan bagi kepada orang celaka. Orang yang akan dapat celaka hari kiamat besok, atas dunia ni Allah haramkan dia daripada menuntut ilmu. Tanda-tanda orang yang Allah nak bagi celaka atas dunia akhirat besok, atas dunia ni Allah haramkan dia daripada belajar agama. Dia tak dipilih oleh Allah. Allah akan jauhkan dia daripada ilmu. Allah tutup telinga dia daripada nak dengar ilmu agama. Itu tanda-tanda Nabi kata orang celaka, orang yang bakal dapat celaka hari kiamat besok. Jadi kalau kita tengok tanda-tanda ni ada pada diri kita, inilah yang sepatut kita sedihkan. Sebab ada dah tanda-tanda Allah tak nak terima kita besok. Na'udzubillah min dzalik. Ada tanda-tanda Allah tak nak terima kita besok. Tanda dia apa? Allah jauhkan kita daripada amal soleh. Allah tak tolong kita nak buat benda wajib. Allah tak tolong kita nak meninggalkan benda haram. Ini yang sepatut kita sedihkan. Kalau setakat kaya, semua orang kaya, orang kafir pun kaya, jauh lebih kaya daripada kita. Sebab tu Allah kata dunia ni tak ada nilai. Sebab tu Allah bagi kepada orang yang derhaka kepada Allah, yang tak beriman dengan Allah, Allah bagi benda ni sebanyak-banyaknya, semewah-mewahnya, sampai makan tidur dalam duit. Sebab apa? Tak ada nilai pun sisi Allah. Ambillah sebanyak mana kau nak ambil. Tapi yang nama taufik, iman, taufik, Islam, Allah tolong buat amal ni, itu Allah tak bagi kepada sebarang manusia. Allah tak bagi kepada sebarang hamba, melainkan Allah bagi kepada orang-orang yang Allah cinta, Allah sayang. Orang-orang yang Allah nak selamatkan di hari kiamat besok. Orang-orang yang Allah nak terima amal ni, Allah akan bagi di atas dunia ni pertolongan untuk mematuhi perintah Allah, zahir dan batinnya, meninggalkan benda yang haram zahir dan batin. Dunia lagi dah ada tanda-tanda kebahagiaan dia. Bila dia diberi ujian, musibah, hatinya sabar, sangka baik dengan Allah, sangka baik dengan Allah, walaupun ujiannya berat. Lepas satu, dia tetap bersangka baik dengan Allah, tetap memuji-muji Allah, tak ada bersangka jahat dengan Allah. Ni tanda-tanda dah ada dah pada diri dia ni orang-orang yang Allah nak bagi syurga di hari kiamat besok. Tapi kalau tak ada benda ni, ini yang perlu kita sedih. Kena renung kenapa lah. Ya Allah bagilah. Sebab tu kita ni
hamba kita ni sentiasa berhajat, berkehendak, bergantung kepada Allah. Kita yang duduk dalam maksiat ni berhajat kepada Allah agar memberi taufik kepada kita supaya boleh buat amal yang soleh. Orang yang sedang beramal soleh, dia juga berhajat kepada Allah supaya Allah mengekalkan taufik kepada dia, supaya dia boleh mengekalkan buat amal soleh sampai bila-bila. Begitulah juga orang yang kaya, dia berhajat kepada Allah supaya Allah mengekalkan kekayaan yang ada pada diri dia. Betul tak? Ada tak orang kaya minta Allah musnahkan harta dia? Ada? Dah. Kan? Maknanya siapa pun kita atas dunia ni, makhluk ni sentiasa berkehendak, berhajat, bergantung, memerlukan Allah. Kita ahli maksiat, perlu Tuhan tolong kita supaya boleh tinggalkan maksiat. Kita yang lidah jahat ni perlukan pertolongan Allah agar Allah tolong baiki lidah kita. Hati kita yang jahat ni, hasad, dengki, riak, takabur, sangka jahat, dendam, kita sangat-sangat berhajat kepada Allah supaya Allah tukarkan hati kita dengan hati yang baik. Orang yang dah baik sangat berhajat kepada Allah agar jangan ditarik kembali nikmat taufik yang Allah bagi. Sebab kalau Allah tarik nikmat taufik ni, setaat mana pun besok lusa dia akan jatuh dalam maksiat. Jadi ala kulli halin, sedar tak sedar, kita ni sentiasa berhajat, bergantung, berkehendak kepada Allah. Jadi jangan risaulah, jangan risau suami kita tak boleh bagi kita kekayaan, suami tak boleh bagi kebahagiaan, suami tak boleh bagi kesenangan. Jangan stres. Sebab kesenangan, kekayaan ni Allah bagi pada semua makhluk. Yang tak percaya kepada Tuhan pun dapat benda yang sama. Tapi yang nama nikmat taat kepada Allah, Allah tak bagi kepada semua makhluk dia, kepada semua manusia. Hanya Allah bagi kepada insan terpilih. Cukup kita rasa bahagia bila memiliki suami walaupun tak kaya, tapi dia tidak meninggalkan sembahyang. Tapi dia selalu menasihatkan kita menjaga maruah kita. Sebab suami yang ciri-ciri macam ni tak semua Allah bagi. Kadang-kadang ada suami yang kaya mewah, dia tak peduli halal haram yang bini dia buat. Sebab tu biar kita dapat beza yang mana dunia, yang mana akhirat, yang mana mulia, yang mana hina. Jadi jangan kita sedih kalau Allah tak bagi benda-benda dunia itu kepada kita. Yang kita kena sedih kalau Allah tak bagi benda-benda akhirat kepada kita. Ini yang perlu kita sedih dan bimbangkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiada memberi minum, ia Allah akan kafir daripadanya sekali minum. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Jadi kita faham sekarang ni, harap-harap kita fahamlah kenapa Allah tak bagi keduniaan tu kepada kita. Sebab benda tu tak ada kemuliaan di sisi Allah. Jadi jangan kita sedih lah. Syukur alhamdulillah apa yang ada. Apabila Allah mengizinkan seorang hambanya solat 2 rakaat, itu di antara perkara yang membahagiakan dia besok di hari kiamat. Walaupun dia tak diberi pangkat jawatan yang tinggi, tapi dia diberi pertolongan oleh Allah untuk mendirikan solat 2 rakaat, itu pun dah cukup menggembirakan besok di hari kiamat. Jadi jangan sedihlah tak jadi kaya macam orang lain, tak mewah, tak hebat macam orang lain, pasangan kita tak hebat macam orang lain, tak cantik macam orang lain, tak handsome macam orang lain, tak kaya macam orang lain. Tak payah, benda tu semuanya binasa. Semua tu binasa. Semua tu binasa. Yang kita kena risau kalau tengok apa? Pasangan kita tak solat, pasangan kita tak jaga aurat, pasangan kita tak nak belajar agama. Ini yang perlu kita sedihkan. Sebab ni tadi tanda-tanda kecelakaan akhirat tadi tu. Na'udzubillah. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Bermula dunia itu
Dunia ni mana sesuatu yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Dunia ni bermaksud suatu benda yang tidak tolong ibadat. Itu makna dunia. Bermula dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Mana-mana orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan merasakan dunia ni seperti penjara bagi diri dia. Tidak ada istilah dunia tanpa sempadan bagi orang yang macam ni. Sebab dia sedar, dia tahu Allah telah mempersiapkan pelbagai halangan, sempadan-sempadan untuk dia menjalani kehidupan atas dunia. Walaupun dia boleh bercakap, diberi lidah oleh Allah boleh bercakap, ada sempadan yang Allah letakkan. Tak semua benda dia boleh cakap. Ada benda yang Allah halang, jangan cakap. Walaupun dia memiliki mata, tapi tak semua benda dia boleh pandang, dia boleh lihat. Ada sempadan yang Allah tetapkan, dia tak boleh pandang semua. Ada tempat-tempat yang dibenarkan, ada tempat yang tidak dibenarkan. Telinga boleh mendengar, tapi tak semua benda dibenarkan oleh Allah kita mendengar. Pakaian tak bebas dalam berpakaian. Ada sempadan yang Islam tetapkan dalam pakaian. Pergaulan tidak ada istilah bebas dalam bergaul. Ada sempadan pergaulan. Jadi mana-mana orang yang beriman, dia akan rasa yang hidup dia ni seolah-olah dalam penjara. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Penjara kan tak semua benda, tak semua tempat boleh pergi. Celah tanya banduan tu. Kalau tak percaya, masuk sekali tengok. Buat-buatlah kes ke apa, ataupun PC borang ke, masuk secara sukarela. Boleh masuk tak? Kalau penjara nak duduk dalam tu secara sukarela, dia bagi tak? Tak ada kes apa-apa nak masuk boleh? Tak boleh dia wajib kena ada kes lah baru boleh masuk penjara ni. Kalau saja kata pergi balai, cik saya nak masuk penjara boleh tak? Apa kes? Tak ada kes. Tapi saja nak masuk, dia tak bagi Bagi? Tanjung Rambutan. Rambutan tu penjara lain. Dia kata dia tak betul. Jadi bila masuk, maknanya penjaga ni, banduan ni tak bebas. Ada tempat dia boleh pergi, ada tempat dia tak boleh. Jadi orang mukmin dalam dunia ni memang macam itulah. Dia kalau mukmin, dia akan rasakan benda tu. Tak semua benda aku boleh buat, sebab ada tempat-tempat Tuhan aku larang, aku tak boleh buat. Aku beriman dengan Allah. Bila aku jadi orang Islam ni, bermaksud aku orang yang berlapang dada, menerima apa sahaja sempadan-sempadan yang ditetapkan oleh Tuhan aku. Itu orang Islam. Kita nak jadi orang Islam ni, di antara sifat orang Islam ni, dia kena berlapang dada untuk menerima segala halangan, sempadan yang telah dibuat oleh Allah. Kalau tak nak beriman, tu dunia tanpa sempadan, tu bukan orang beriman. Sebab tu dia cakap ikut boleh, nak pakai ikut boleh, nak minum ikut boleh, nak bergaul ikut boleh, nak cari harta ikut sempadan, ikut suka hati. Tak ada halal haram, tak ada syubhat. Sebab pada dia dunia tak ada sempadan dah. Kita orang mukmin dah penuh sempadan. Tapi sementara je. Yang dikatakan penjara bagi mukmin ni sementara hidup. Selepas dia mati besok, akan bermulalah kehidupannya yang penuh dengan kesenangan. Allah balas segala kebaikan dia, Allah balas segala ketaatan dia. Dia dipenjarakan, nafsu dia dipenjarakan selama 60-70 tahun saja. Bila dia mati, Allah bagi di syurga. Duduklah dalam kesenangan, kemewahan, kekayaan, keagungan, kemuliaan, kemudahan selama-lamanya dalam syurga tu. Jamulah nafsu sepuas-puasnya. Kat dunia dulu kita tahan, nak kaya kita tahan, takut terlibat dengan benda-benda haram, tak apalah, sederhana pun tak apalah, tak kaya pun tak apa. Dalam syurga ambillah kekayaan yang tak sudah
Sudah. Orang perempuan sedih selalu, tak berani nak cakap dengan tok laki dia, abang belilah, awak belilah gantai emas, belilah gantai belian, belilah cincin belian. Takut menyusahkan hati suami dia. Takut membebankan suami dia. Dia sabar je. Dia cakap dengan suami dia, pergilah beli kat kedai linggam tu yang beli gula dapat tu pun jadilah. Asalkan ada nampak warna-warna emas pun jadilah, pakai sesekali. Time raya ke, time saudara datang ke, sarunglah sekejap. Sekarang dia balik, simpanlah balik. Beli gula dapat gelang. Ataupun zulian pun zulian lah bang, tak apa. Ni benda sementara je. Pakai sementara. Dia tak nak berat-beratkan suami dia. Bila sampai dengan asbab kesolehahannya, yang tak nak menyusahkan suaminya, meringankan urusan bebanan suami je, untuk nak memikirkan, nak mengikut segala kehendak nafsu dia, dia sabar. Bila sampai syurga, ambillah segala perhiasan. Kau nak pakai apa? Gelang apa, macam-macam. Gelang, gantai leher, gantai kaki, gantai kepala, gantai apa, ikutlah. Dalam syurga tu segala jenis bentuk perhiasan ada. Intan, berlian, batu permata, emas, perak, duduk dalam intan permata, duduk dalam emas perak. Jadi ulama kata syurga ni tempat jamu nafsu. Apa? Dekat dunia ni kita meleleh Helio, tengok kawan-kawan kita up status dia, story dia. Hari ni dia pergi makan dekat Langkawi. Pagi, tengah hari dah dekat Terengganu pula, makan ikan sotong celup tepung pula. Asar Pantai Siring, malam Bandar Raya Melaka pula dah makan. Leleh Helio kita tengok. Sebab tu orang perempuan jangan suka tengok story-story tu. Nanti dia jadi masalah hati kita. Dia kata ni, laki aku tak dipakai langsung. Tengok ni, laki dia mana bawa, semua bawa. Bini dia pergi sini, laki aku tak diharap. Tu jaga baik-baik tu. Tu penyakit lah. Sebab tu tadi mata ni Islam pesan, tak semua benda boleh tengok. Sebab daripada mata ni akan turun ke hati. Daripada mata turun ke hati. Bila mata kita suka tengok kemewahan, kelazatan orang-orang yang dapat, nanti dia akan bermain-main. Setan akan bisik ke dalam hati, kau ni punya malang lah, kau punya laki ni. Kau tengok laki orang tu, apa berhajat beli, apa berhajat dapat, mana nak pergi laki kau. Asal malam setahun tak sekali bawa. Malang kau dapat laki macam tu. Tu yang dia healing. Jangan main-main ni. Permainan setan nafsu ni. Janganlah ada isteri yang macam tu. Na'udzubillah min zalik. Sabar. Jadi isteri solehah, jadi isteri bertakwa. Jangan kata apa, nanti dalam syurga tu segala pinggan, mangkuk, intan, belian, penyapu, apa benda semua ada kat dalam tu. Penyapu dia pun daripada emas. Jangan main-main. Kalau ada dah penyapu nak sapu, apa bersih syurga tu. Sabarlah orang perempuan ni. Pakaian tak apa mahal-mahal. Suami kita pakai, belikan baju bandel dia, tak apa. Beli baju apa? Free love apa benda? Free love. Makna Melayu apa? Mana terpakai? Second hand. Love kau macam ni ejaan dia? Love. Cinta percuma lah. Mana ni? Tak apalah, free love lah. Sabarlah, orang kan tahu. Asalkan pakaian kita tutup aurat, jaga aurat kita, alhamdulillah. Terima kasih dengan suami. Payah nak dapat isteri suka terima kasih dengan lelaki ni. Balikkan sedih. Terima kasih pun tak ucap. La ilaha illallah. Jangan. Walaupun suami kita bawa balik ikan kering, kepala ikan kering sekalipun, bila kita cakap terima kasih awak, besar hati ni. Seronok ni, bahagia. Bila isteri ni dapat membahagiakan hati suami, situlah duduknya redha Allah. Redha dengan isteri yang macam tu. Ini komplain, balik kepala ikan kering. Ada tengok story kawan kita. Pagi tadi Langkawi, petangnya dia dah sampai kat Terengganu. Ni tadi pun dia cakap yang last tu, yang last page last tu dia kata besok Singapura pula dia cakap.
La ilaha illallah. Jangan jadi isteri macam tu kalau nak masuk syurga. Sabar tu. Nanti dalam syurga semua ada. Allah bagi mahligai. Bukan macam istana dunia ni. Istana dunia ni apa barang? Selekeh-lekeh penduduk syurga tu besok paling lekeh. Allah bagi dia punya tempat pentadbiran dia seluas langit bumi paling lekeh. Bayangkan kalau dia isteri solehah. Kalau dah paling lekeh pun Allah bagi kawasan pentadbiran jajahan seluas langit bumi. Kalau dia isteri bertakwa solehah, agak-agak macam mana apa yang Allah bagi pada dia besok. Mahligai ini beribu-ribu bilik. Pelayan siap pakai pakaian yang 70 lapis. Pakaian dalam syurga besok 70 lapis, tapi lebih ringan dan lebih nipis daripada pakaian yang kita pakai sekarang. Tu perhiasan dalam syurga 70 lapis, tapi paling ringan dan nipis, paling ringan dan nipis daripada pakaian yang kita pakai atas dunia. Ini kekuasaan Allah nak bagi. Jangan kata nak pakai. Duduk mahligai itu pun sendiri bukan daripada batu blok. Mahligai Allah jadikan dalam syurga tu, istana dalam syurga tu bukan daripada batu blok ni. Mahligai macam istana atas dunia ni bancuh simen pasir, bukan. Bangunan dia tu sendiri permata. Bangunan dia tu sendiri permata. Kita isteri yang solehah ni jadi ketua dalam istana tu. Sabarlah sekejap. Telan aja ikan sardin tu. Telur pun telur lah. Orang kata kau ni dah macam biawak makan telur, lantak kau lah. Ada aku kisah ke? Ada aku minta duit kau? Sabar je. Dia nak kata kita makan telur hari-hari dah macam biawak. Biarkan orang nak kata apa. Sabar je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh syurga. Sabar. Kat dunia ni kalau setakat mewah Allah bagi semua, orang kafir pun Allah bagi. Jadi sabarlah. Sabar. Nanti dalam syurga tu kata ulama, syurga ni tempat menjamu hawa nafsu. Dekat dunia ni suami tak boleh nak belikan tu yang sapu-sapu kat muka tu, nak tegangkan kulit ke apa benda tu. Sabarlah. Nanti dalam syurga jadi muda otomatik. Jadi muda otomatik selama-lamanya. Tak kendur, tak kedut, tegang aja semua. Tak payah nak sapu-sapu dah. Sabarlah. Kat dunia ni sapu setara mana pun paling tidak kulit pipi je licin. Cuba buka dia punya collar baju, tengok berkedut berlipat beribu kali. Muka bagus je, kilat putih je. Dia tengok dia punya ni. So dia buka dia punya baju, tengok berlipat-lipat berkedut-kedut. Muka je. Tapi tak payah. Semua ni tak kekal. Tapi nanti kecantikan, kemudahan dalam dunia, dalam akhirat tu kekal selama-lamanya. Tak ada tua, tak ada sakit, tak ada lenguh, tak ada gabun, tak ada. Tak ada terkencing, tak ada terberak dalam syurga tu. Tak ada terkencing, tak ada terberak, tak ada lapar, tak ada dahaga dalam syurga tu. Makan minum semata nak berseronok-seronok, bergumbira saja. Syurga tu tempat bergumbira. Makan pun bergumbira, minum pun bergumbira, pakaian pun nak bergumbira saja. Oh subhanallah, maha kuasa Allah yang menjadikan syurga. Tapi nak masuk tu kena sabar banyak, sabar banyak-banyak. Yang suami sabar dengan tingkah isterinya, yang isteri sabar dengan tingkah suaminya. Saling-saling dan sama-sama pakat mentaati perintah Allah zahir dan batin. InsyaAllah dua-dua nanti akan sampailah ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, mudah-mudahan segala doa kita, hajat kita
hajat isteri kita, hajat suami kita, impian suami, impian isteri, impian anak-anak yang baik-baik, moga dipermudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sekalian kita diampunkan dosa oleh ibu bapa, oleh Allah Taala, dosa ibu bapa kita, dosa ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, sahabat andai kita, sepupu sepapat kita, kawan-kawan, kenalan-kenalan kita, tak terkecuali orang yang suka buat baik dengan kita, yang suka doakan kita, dalam diam dia suka buat baik dengan kita, kita tak tahu kebaikan yang dibuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala kebaikan kebajikan yang kalian buat, dan Allah tak lupa, Allah akan balas dengan segala walau sekecil apa pun akan diberi balasan dengan balasan yang hebat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Kaya, Maha Hebat. Jadi sabar banyak-banyak, insya-Allah kita belajar sama-sama, kita mengaji sama-sama, tegur menegur, nasihat menasihati, insya-Allah betulkan niat kita belajar kerana Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, mudah-mudahan Allah kekalkan iman, Islam dan ihsan dalam hidup kita sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu taala kepada almarhum almarhumah ibu bapa kita, sahabat andai kenalan-kenalan kita. Mudah-mudahan dosa-dosa mereka sekaliannya diampunkan oleh Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan sekalian urusan kita nanti di hari kiamat, di dalam urusan kematian kita, urusan alam barzah kita, urusan kebangkitan daripada kubur kita, urusan nak ke padang mahsyar, titiang sirat, mizan dan sebagainya, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salah silap, kekurangan, kelemahan, tak ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma aliku bil unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Allahu terima kasih. Amin, 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 insyaAllah. Boleh, sila beransur. Selamat. Terima kasih semua. InsyaAllah, terima kasih semua.